وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله wa syukrillah, kita berada di antara waktu-waktu yang mustajab baina maghrib wa isya, antara maghrib dan juga isya. Ini antara majlis zikrullah di Masjid Jami' Queenstown, Singapura, membicarakan tentang fiqh, iaitu syariat. Kita baru bermula saja dalam syariat, dalam bab fiqh ini sudah kita lepasi qiyas. Mungkin sebelum ini ada yang tertanya-tanya, katanya fiqh mazhab Syafi'i daripada kitab fiqh manhaji, kenapa menyebut tentang ada dalil-dalil lain yang bertentangan dengan Imam Syafi'i? Bukan menyebut tentang dalil-dalil lain, ini baru pembukaannya supaya orang berlapang dada, belum masuk babnya lagi. Sebab itu kita antara manfaat, kata para ulama, majlis itu bermanfaat, majlis itu barakah. Keluar daripada majlis itu orang yang berlapang dada, tidak melihatnya dirinya saja yang tahu segalanya, Mr. Know All, tetapi memandang juga perkara khilafiyah, yang mana perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam mazhab-mazhab lain berdasarkan juga pada Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ni baru pembukaan. Kalau menyatakan kenapa kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i membicarakan tentang perkara-perkara mazhab-mazhab lain juga yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sebab itu saya sering sebut, apabila kita membicarakan tentang fiqh ini, kitab fiqh manhaji ini lengkap, ia memang mazhab Syafi'i, tetapi permulaannya itu perkenalannya supaya kita tidak berpecah belah. Ramai di antara kita berpecah belah dalam perbezaan pendapat. Yang ini berapa kilometer jamak qasar, yang ini berapa kilometer boleh qasar, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Babi ini kita kalau terkena sertu ataupun tidak, oh ini tidak sertu, semua berpecah belah. Sebenarnya semuanya ada berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ini pembukaan, ini bukan seperti kita belajar dulu di kampung-kampung atau belajar di madrasah atau sekolah agama. Jikalau di Malaysia sekolah agama itu semua ya dasar-dasar, belajar dasar, ilmu musta'mal, ilmu tanajis. Tapi jikalau, sebab itu para sahabat-sahabat kami, para asatizah yang belajar di luar negara, terutama di negara-negara di Timur Tengah sana, ada yang di Suria sebelum perang dulu, mereka menyatakan bahawa kebanyakan ilmu yang mereka resapi, mereka faham, bukanlah apabila mereka belajar di universiti mereka itu atau di sekolah-sekolah mereka, tetapi duduk di halaqah-halaqah. Apabila cuti musim sejuk itu, mereka mencari masyayikh seperti di Al-Azhar, ada Syekh Ali Jumaah itu duduk di halaqah dan bertanya soalan, duduk di halaqah-halaqah begitu. Itulah kita faham. Sebab itu itulah yang mereka lebih memahami ilmu-ilmu. Jadi kemudian yang kita sedang pelajari ini ialah untuk
orang faham apa itu, kenapa mazhab ini begini pandangannya berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Mengapa mazhab? Jadi kita tidak saling menyalahkan. Kita umat Islam takkanlah kerana ada yang kaki bertemu kaki, bahu bertemu bahu, yang tasyahudnya begini, yang ada tasyahudnya begini, tasyahudnya begini, apa-apa. Itu nak dikatakan, ya Allah, yang angkat tangan takbiratul ihram itu sunat hayat pun nak dipersalahkan, dia patut di belakang telinga begini. Ya Allah, itu perkara Allah. Kita ni adalah berpecah belah. Pasal perkara ini kalau orang ada petikaikan, ini kena begini, ini kena begini, kena letak di sini, bukan di sini. Ini perdebatan orang-orang jahil. Jadi kita nak ikut jalan ulama atau jalan jahil? Jalan ulama lah. Ya, jadi ulama tidak berdebatkan perkara ini, dan mereka tahu mana hendak meletakkan hukum-hukum itu. Untuk orang-orang awam, diam. Apa hukumnya? Para ulama sudah menyebut hukumnya bagi orang-orang awam yang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Wala taqfu laysa laka bihi ilm. Jangan kau menegakkan sesuatu, membicarakan sesuatu tanpa ilmu, kerana semuanya akan dipersoalkan. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Nanti perbualannya tu merapu-rapu. Jadi di sini bismillahirrahmanirrahim sudah masuk bab keperluan untuk kita beriltizam dengan fiqh, dengan syariat Islam, dan berpegang dengan hukum syariat. Orang kata fiqh, fiqh ai mustamal, begitu begini. Apa itu, ada baru-baru ni saya post di Facebook. Ada orang, ya Allah, ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu musibah besar. Orang Islam kita juga di satu tempat kerja itu tidak boleh solat. Kemudian kalau orang bukan Islam yang kata kalau kau hendak solat, pergilah solat di luar, pergilah kerja di masjid. Tetapi orang Islam ni pula kata, lelaki Islam ni pula kata apa? Solat ini sunat aja, bukan wajib. Ya Allah, manalah dia belajar ni? Manalah dia belajar ni? Saya pun tidak tahulah. Di Singapura ni. Sud apa tu? Sud. Baik. Beriltizam ni berpegang teguh. Berpegang teguh dengan apa? Hukum-hukum syariat. Hukum syariat. Dia sebab itu dia ada Islam. Sekali lagi saya sebut, Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat. Ya. Tidak semestinya semua orang Islam, saya pernah katalah kan. Dan orang jangan gunakan ini, tidak ambil separuh-separuh, tidak semua orang Islam itu beriman. Memang betul lah. Tapi jadilah orang Islam yang beriman. Kena ada tiga-tiga ini. Sebab itu ada kitab apa? Kitab ustaz-ustaz lama kita dulu, kitab 3 serangkai. Islam ini adalah fiqh syariat, berpegang teguh kepadanya kerana Allah mewajibkan ke atas orang-orang Islam supaya berpegang teguh dengan hukum-hukum fiqh, hukum-hukum syariat Islam. Dalam surah Zukhruf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang telah diwahyukan, iaitu syariat itu. Sesungguhnya kamu di atas jalan yang mustaqim, yang betul, yang benar. Itu Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang ada belajar makrifat tidak perlu solat, baca Quran. Ada sampai kepada telinga saya orang tu sendiri kata, dia sudah cari di dalam Quran perintah untuk mendirikan solat, tidak ada. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab tu belajar berguru, ya, belajar berguru. Nak jadi guru pula kena pernah jadi murid. Bila dah jadi murid, tidak semestinya kamu akan jadi guru. Sudah diperintahkan oleh guru, kalau macam di Dar Mustafa, di Rebat, begitu, semua sudah layak untuk jadi guru, baru boleh jadi guru. Dia bukan senang-senang. Kalau tidak, merapu-rapu.
Ya, bukan di sini, di Singapura, di Malaysia saja, di Arab sana pun jadi juga. Kawan teman-teman saya yang di Arab kata ni geng-geng makrifat ni tidak perlu solat hanya dengan niat. Bukan di sini saja. Jangan ingat ni penyakit di Nusantara aja. Di negara Arab juga ada juga geng-geng begini. Di negara Arab pun ada lah. Tapi mereka bukan duduk kedai kopi, mereka mungkin duduk di kedai-kedai shisha. Di sini kedai kopi, di sana kedai shisha. Jadi hukum hakam semuanya bersandarkan kepada nas-nas daripada Al-Quran dan Sunnah, iaitu saya pernah terangkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih saja untuk hukum. Hadis dhaif boleh tak dijadikan hukum? Tidak boleh. Hadis sahih, tapi ada yang masukkan hadis dhaif boleh untuk menguatkan lagi hadis sahih. Hadis sahih sudah kuat, hadis dhaif untuk support lagi. Dia macam menghiaskan lah. Rumah kita dah ada bumbung, dah ada tiang, dah ada apa, ada perhiasan sikit, kapet, itulah. Nak tunjukkan, oh ada tilam, oh ni bilik tidur. Bilik tidurnya sudah ada, tapi wajib ke ada tilam? Tidak wajib, tapi tilam tu untuk mencantikkan, untuk tidur selesa. Begitu perumpamaan, analoginya. Hadis sahih ini yang penting. Rumah, bilik tidur tu untuk tidur tu penting. Hadis dhaif ni umpama tilam ataupun perhiasan dalam rumah atau tilam dalam bilik kamar tidur itu, untuk mencantikkan lagi, untuk menampung lagi hadis sahih ini. Ya. Jadi kemudian sementara ijma' dan juga qiyas yang kita perbicarakan sebelum ini juga bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau siapa yang tertinggal, bolehlah tengok video-video sebelum ini tentang ijma', tentang qiyas. Semuanya qiyas-qiyas daripada As-Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi SAW. Oleh itu apabila orang-orang Islam meninggalkan hukum-hukum tersebut, bermakna mereka telah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta cuai terhadap keseluruhan agama Islam. Keseluruhan agama Islam mereka cuai. Ketika itu nama mereka sebagai orang-orang Islam tidak memberi apa-apa manfaat dan makna lagi kepada mereka. Kalau di Indonesia cakap Islam KTP, kalau sini KTP, kartu pengenalan, IC. IC. Kalau di Malaysia apa? Kad pengenalan. Kad pengenalan. KP, kad pengenalan. Ini begitu juga dakwaan mereka sebagai orang-orang beriman. Ini sudah disebut dalam kitab ni. Mereka ketika meninggalkan perkara-perkara syariat itu, maka nama mereka sebagai orang Islam tidak ada apa-apa manfaat, tidak memberi apa-apa manfaat dan tidak ada makna bagi mereka, kepada mereka itu. Begitu juga dakwaan mereka sebagai orang beriman. Kami beriman pada Allah, tapi tidak ikut hukum syariat, tidak apa-apa. Kerana iman pada hakikatnya ialah membenarkan di dalam hati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh solat, solat. Nabi SAW suruh solat, solat. Allah larang, suruh jauhkan daripada minum khamar, main judi. Main judi apa? 4D. Orang-orang kita ada main 4D tak? Ada. Tak pernah apa ramai orang kita main 4D. Pak Haji yang pakai songkok haji, line up, beli nombor, itu fatwa tahun berapa kau pakai? Stop. Stop, saya kata stop di Singapura. Main 4 nombor. Haram hukumnya. Allah sebut, jangan kau katakan, maksud dalam ayat Al-Quran itu, jangan kau perkatakan yang ini halal, yang ini haram tanpa bukti jelas dan nyata. Main haram, haram, haram. Ini boleh, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Itu fatwa tahun berapa cik oi? Itu pun segelintir ulama saja. Sekarang sudah haram main 4 nombor. Rezeki daripada Allah. Ini saya terangkan lagi sekali lah. Dah masuk bab ni. Dalam apa itu definisi judi? Definisi judi ada satu untung, satu rugi. Awak beli nombor, awak menang 100,000. Contoh, awak dah habiskan berapa puluh ribu, dah habiskan lebih daripada 100,000, baru sekali itulah menang 100,000. Dah terkinja-kinja, duit pun panas.
panas. Oh, tapi ini rezeki daripada Allah. Contoh, saya beritahu, rezeki daripada Allah, baik. Sekarang di depan awak, orang main 4 nombor ni, Toto lah dan sebagainya. Sekarang di hadapan awak ada nasi lemak Jason Lee, yang mana ada apa tu dia nama, babi lah, senang katalah, ada babi. Dia ada babi, dia ada timun, babi tu ganti ayam. Ini nasi lemak Mak Minah, yang mana awak makan? Mestilah nasi lemak Mak Minah, dia kata. Orang yang main nombor juga. Kenapa? Itu babi haram. Tapi rezeki juga apa babi ni? Bukankah begitu? Depan mata awak, ambil lah. Tapi haram. Tahu pula haram. Sama juga dengan nombor. Awak perhabiskan dah berapa, cik oi? Awak boleh kerja, awak kerja. Ni main nombor, ada yang sampai duit isteri, barang kemas isteri digadaikan. Ni masyarakat kita, masyarakat Islam. Kalau orang bangsa asing itu masalah mereka. Kerana kita mengikut hukum syariat. Mana ada Allah haramkan judi? Ada surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya, rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Bukan Allah haramkan aja, Allah suruh jauhkan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, minum arak, judi, maisir, dan seterusnya yang lain-lain, rijsun, najis. Awak dapat duit tu, awak makan. Bayangkan jikalau duit tu di tangan awak, dibuka oleh hijab mata awak, itu tai. Bagaimana perasaan awak? Kemudian kalau tidak dibuka hijab awak, duit tu tai, awak beli nasi, awak beli apa, atau awak beli motor, sekali dibuka hijab awak, motor tu sebenarnya seekor babi. Awak nak naik ke seekor babi? Tidak. Najis. Rijsun min amali syaitan. Syaitan, Allah yang sebut, bukan saya. Daripada amalan syaitan, setan. Fajtanibuh, Allah sebut, maka jauhkan. La'allakum tuflihun, semoga kamu semua jadi orang yang berjaya. Ada kita nampak orang main 4D berjaya? Tidak. Kusut masa saya lagi ada. Bukan kita menghina, ini kata-kata yang tegas dan keras untuk mengingatkan orang-orang gini, kerana mereka keluar fatwa sendiri. Jangan pandai-pandai keluar fatwa. Jangan pandai-pandai keluar fatwa. Engkau pun bukan mufti, mufti pun kau condemn, dah tunggu nak keluarkan fatwa. Dah pergi Darul Ifta. Tu Darul Ifta. Darul Ifta siapa nak jadi mufti dulu lah. Tidak tahu sekarang di Mesir. Darul Ifta, siapa yang nak jadi mufti, pergi situ. Di situ tempat fatwa, ada perbezaan mazhab, perbandingan mazhab dan seterusnya. Darul Ifta. Ini ngaji pun merangkak-rangkak. Nak baca Yasin pun merangkak, bukan nak mengata, untuk menyedarkan. Menyedarkan. Baca Yasin pun merangkak-rangkak. Ini pula nak keluar fatwa sendiri. La haula wala quwata illa billahil azim. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah taufik dan hidayah taufik, dorongan untuk mengerjakan amal soleh, dan hidayah, hadiah itu kita gapai hidayah itu dan pegang kuat-kuat. Kerana apa? Disebut dalam kitab ini, tidak berpegang pada syariat, mengaku beriman tidak ada maknanya. Kerana kamu telah, hakikatnya kamu telah tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kamu telah menidakkan. Yang tadi saya beri contoh apa yang baru-baru terjadi ni, yang orang tu kata solat 5 waktu tu sunat, bukan wajib. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dia sedarlah, ya, dia sedarlah. Dan Islam yang hakiki pula ialah taat dan melakukan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Allah dengan tunduk dan redha. Ati Allah wa atiur Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ayat Al-Quran Al-Karim. Taat pada Allah itu ati Allah, digunakan ati Allah.
taat tanpa syarat. Wa ati'ur rasul, taat pada Rasulullah SAW tanpa syarat. Nabi suruh terjun, terjun. Ada satu pakcik taksi ni, saya naik taksi dia pakai kopiah, dia kata orang semua Nabi, 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 orang lupa pada Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini orang-orang belajar makrifat juga. Dia kata kalau Nabi suruh terjun pun terjun jugalah. Mungkin ada yang tanya, kenapa Ustaz tidak jawab? Sebab nak dekat sampai destinasi. Kita pula bertugas di masjid. Nanti terlambat pula. Kamu kat kuliah pula dalam teksi. Dia kata gitu. Nabi suruh terjun, kita terjun. Terjun. Kenapa pula? Para sahabat perang Badar terjun 313 orang lawan 1000 lebih tentera musyrikin. Tidakkah terjun tu tanpa kelengkapan perang yang lengkap? Tentera musyrikin dengan, tapi dihantar malaikat. Allah menghantarkan malaikat. Itu satu-satunya ghazwah Al-Badr, ghazwah Badr. Itu perang yang mana ada kitab Ar-Rahiq Al-Maktum oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyatakan itu adalah satu-satunya perang yang mana para sahabat melihat para malaikat datang dengan kuda putih, jubah putih. Ini yang jadi di Palestin. Sekali lagi saya sebut, ini yang jadi di Palestin. Jadi kita doakanlah saudara-saudara kita di Palestin. Hukum dan sambungan daripada ayat itu, atiullah wa atiur rasul. Selepas itu ialah wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum ni perbezaan pendapat antara ulama. Pertama, kena jelaskan wajib ulil amri itu wajib orang yang berkuasa ke atas kamu. Ada perbezaan pendapat. Orang yang berkuasa ni siapa? Seperti suami yang berkuasa terhadap isterinya, ibu bapa berkuasa pada anaknya, pemerintah berkuasa pada kita, mufti dan sebagainya, kita terikat dengan itu ulil amri. Ada yang menyatakan para ulama, jumhur juga, sebahagian besar juga ulama menyatakan ulil amri ni ialah ulama. Tetapi kenapa tidak digunakan ati'u wa ati'u ulil amri minkum? Hanya pada Allah dan Rasul je wajib taat tanpa syarat. Wajib taat pada ulil amri, orang yang berkuasa atas kamu, tetapi tidak digunakan wa ati'u. Para mufassir menyebut itu ada syaratnya. Jikalau melanggar syariat, jikalau salah, jikalau pelangi pun main jalan tengah, jikalau kunut nazilah Nabi SAW pun bukan disalahkan tetapi ditukarkan kepada kunut nazilah sendiri, mana kita nak ikut? Sebab dikatakan kita berdoa untuk kehancuran musuh Islam, orang kafir harbi, yang terbukti ada anggota-anggota senior dia menyatakan jangan tunggu orang Islam datang kepada kita, kita masuk ke rumah mereka dan bunuh mereka. Itu kafir harbi. Kalau minta doa untuk mereka pun dikatakan aggressive in nature, apa nak jadi? Kita minta tukarlah ketua agama. Tak naklah. Sayyidina Umar pernah mengeluarkan satu fatwa tentang mahar. Kemudian seorang wanita berdiri. Sayyidina Umar waktu itu Amirul Mukminin, bukan mufti. Amirul Mukminin, satu dunia orang beriman, beliaulah radhiyallahu anhu orang ketua orang-orang yang beriman. Bukan mufti, tinggi jauh lagi mufti. Sahabat Nabi SAW ranking kedua. Beliau kata apa? Setelah itu wanita itu bangun dan kata, mahar ini ayat Quran Nabi SAW ada sebut apa? Mahar ini adalah hak wanita. Maka Sayyidina Umar yang tegas dan juga keras, beliau menyatakan apa? Beliau bangun, bangkit. Beliau ada panggil pengawal dia untuk tangkap wanita ini, masukkan di dalam. Ada. Kalau macam sekarang pantau dia, tap telefon dia, panggil dia, jabatan ni, internal security, tangkap, pantau dia, ambil gambar waktu kuliah dia, cari salah dia. Tidak. Beliau bangun dan bangkit, cakap apa?
wanita itu benar dan aku salah. Sayyidina Umar. Jadi kunut kita ikut Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW contoh suri tauladan yang baik. Hukum-hukum fiqh tetap tidak berubah dan tidak bertukar dengan berubahnya masa. Yang haram tetap haram. Ingat baik-baik. Dan tidak harus meninggalkannya dalam keadaan mana sekalipun. Solat tetap solat. 4 golongan Allah murka pagi hingga petang, petang hingga esok pagi. 4 golongan. Lelaki yang meniru wanita, wanita yang meniru laki-laki, orang atau orang manusia yang membuat hubungan jenis seks dengan haiwan, dan LGBT. Ini 4 golongan orang Allah murka. Murka pada dosanya, bukan pada orangnya. Ini kena pertegakkan ni. Nanti orang kata, oh, ini menentang, ini menentang, ini menentang, ini menentang. Tak. Allah murka. Jikalau kita ambil jalan tengah, kita redha, ya Allah, ini sifat kasih dan sayang dalam Islam ini, rahmatan lil alamin ini kena ikut hukum, kena ikut tempat, bertempat, bukan kasih sayang rahmatan lil alamin, bertempat. Kemudian dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah terlalu banyaklah untuk berpegang pada syariat ini. Yang daripada surah Al-A'raf juga disebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Hukum-hukum itu, jangan kau ikut benda-benda yang itu. Sebab itu ulil amri minkum itu tidak ada wa'ati'u. Taat ada syaratnya. Tidak suka-suka taat. Wah, ini kena taat, ini kena ambil jalan tengah, ini tidak. Allah sudah kata haram, haram. Musuh Islam, kafir harbi, haram, kafir harbi. Tapi kafir zimmi lain. Kafir zimmi dia hidup aman damai dengan kita. Sekali lagi saya terangkan, kita kunut nazilah Rasulullah SAW. Kunut nazilah Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW contoh tauladan yang terbaik. Itu je saya kata. Kemudian daripada surah Al-Hashr, wa ma ataitukumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan kepada kamu, wa ma ataitukumur rasul, kepada kamu oleh Nabi SAW, oleh Rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang daripadanya maka tinggalkanlah. Itu Allah sebut. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya inna anzalna, telah kita turunkan, kami turunkan kepada kamu Al-Kitab, iaitu kepada Nabi SAW, Al-Kitab bil haqq, dengan kebenaran, sebenar-benar kebenaran, untuk kamu menghukum di antara manusia dengan apa yang ditunjuki oleh Allah. Apa yang Allah tunjuk tu, kita hukum manusia, ada hukum hudud, hukum apa. Kalau di sini tidak boleh hukum hudud lah. Jikalau di sini tidak boleh hukum hudud, tapi jangan kita pula reda, seolah-olah reda. Jangan kamu menjadi pembela, wala takun lil khainina khasima, jangan menjadi pembela kepada orang pengkhianat.
Ini surah An-Nisa, Al-Quranul Karim. Jadi itu nasnya di atas itu memerintahkan supaya mengikut apa yang diturunkan oleh Allah dan menjadikan Rasulullah SAW serta sunnahnya sebagai hakim kepada semua yang berkaitan dengan muamalat sesama manusia, dan juga melarang daripada melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Oleh itu, sesiapa yang memilih hukum-hukum yang lain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bermakna dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sebab tu Zainal Abidin ada buat lagu jauh. Itu ada punya jauh tu, jauh sangat tu. Tahu Zainal Abidin? Ada jauh, kesesatan yang jauh. Dia bukan jauh, kalau jauh orang tak itu. Kita gunakan Zainal Abidin punya linggo. Kesesatan yang jauh. Dia 3 kali jauh, betulnya jauh. Hati-hati bila kita nak berkata-kata, terutamanya pemimpin-pemimpin agama, terutamanya ustaz-ustaz dan sebagainya. Tidak boleh lari. Sekali lagi saya sebut, yang tadi ayat-ayat di atas itu memerintahkan supaya kita mengikut ayat-ayat Al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sunnahnya sebagai hakim kepada semua yang berkaitan dengan muamalat sesama manusia, dan juga melarang daripada melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang memilih hukum-hukum yang lain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bermakna dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dia faham terlalu jauh sekali. Bukan senang, oi, duduk atas kerusi gaji ribu-ribu, tidak ada satu pun permohonan maaf ataupun statement. Tapi alhamdulillah pemerintah kita ada hantar bantuan untuk Gaza. Alhamdulillah, di situ kita naik doa. Tapi bab doa tu ada sikit. Kemudian dalam surah Al-Ahzab, maksud surah ini, maksud ayat ini, dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu surah Al-Ahzab. Sebab itu dalam kitab semua berpandukan daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalil daripada sunnah pula, terdapat banyak hadis untuk berpegang kepada syariat. Man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah. Daripada muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang mentaati aku, maka faqad, dia telah mentaati Allah. Wa man asani, siapa yang bermaksiat padaku, menderhakai aku, maksudnya itu faqad asallah, maka dia telah mendurhakai Allah. Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Demi walladhi nafsi, demi Tuhan lah, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, biyadih, maksudnya di bawah kekuasaan Allah. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Jadi nafsu kita ni tidak ikut nafsu-nafsu lain. Itu bab tasawuf. Kita ni walaupun bernafsu apa, tapi waktu solat tetap solat. Tidak beriman, macam malas nak solat, itu nafsu lah tu. Bila waktu masuk waktu yang malas,
Nanti. Ini bukan nak jamak tau. Ni terus tidak mau solat di tempat pemukiman dalam rumah. Nanti. Boleh qada lah. Ya Allah, mana datang hukum ni, fatwa ni lagi fatwa lagi satu. Jadi siapa itu nafsu, dia melawan nafsu, itulah mujahadah. Kemudian istiqamah, perlahan-perlahan buat solat sunat, perlahan-perlahan. Tapi yang fardu ni didahulukan dulu. Jangan ikut sunat, duha, zuhur miss. Tidak. Itu hadis itu disebut oleh yang tadi, walladzi nafsi biyadih, oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'un Nawawi. Beliau menyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Daripada Imam Abu Daud wa Tirmizi radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis, qala Rasulullah SAW, alaikum bi sunnati. Maksudnya ni alaikum bi sunnati, untuk kamu itu wajib berpegang pada sunnah aku lah, macam itu. Ataupun hendaklah kamu pegang dengan sunnah aku, Kemudian banyak lagi perkara-perkara daripada Al-Quran dan Sunnah di atas jelas menunjukkan betapa wajibnya mengikut hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya kepada hamba-hambanya, dan juga yang disyariatkan melalui lidah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman dalam surah An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, maka hendaklah orang-orang yukhalifun, yang menyalahi perintah Allah, itulah maksudnya an amrihi, yukhalifuna an amrih, yang menyalahi perintah Allah, an tusibahum fitnatun, akan perintah Allah dan Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau musibah, atau ditimpa azab yang pedih, yang sangat pedih. Kenalah takut ditimpa dengan cubaan musibah. Orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul takut dengan akan ditimpa dengan musibah, cubaan, balak, dan juga takutlah kamu dengan azab, dengan musibah azab yang pedih. Azab bukan di akhirat saja, azab di dunia. Ya, kena takut. Banyak sekarang, banyak fitnah-fitnah akhir zaman ini. Kitab Tuhawulat yang diasaskan oleh Abu Bakar Ani Al-Masyhur sudah membicarakan tentang perkara-perkara ini. Hendaklah kita betul-betul tapi kita baik sangka juga kepada mufti-mufti dan apa semua. Tapi yang orang-orang yang berilmu ni akan tahulah salah. Orang yang tidak berilmu pun tahu salah. Tapi cuma orang, bezanya hal yastawil ladhina ya'malun, hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama? Di dalam Al-Quran Allah sebut sama orang yang berilmu, yang mengetahui, dan orang yang tidak mengetahui. Tidak sama. Itu Allah Al-Alim. Allah bila bertanya dalam ayat Al-Quran itu menunjukkan pertanyaan sinis. Jadi orang yang tidak berilmu, mereka akan mengkondem. Tidak kira lah engkau masih belajar ke, kau belajar dengan syekh mana ke, tapi lisan kau mengkondem ulama, macam kau pun tidak pernah buat salah. Itu orang yang tidak berilmu atau belum berilmu lagi, masih belajar, diam-diam konsentrate belajar. Yang bakal-bakal nak jadi asatizah ni, konsentrate belajar, jangan mengkondem. Orang
yang berilmu pula, yang ustaz-ustaz kita pula, mereka akan kata-kata yang benar bersandarkan daripada hadis-hadis, daripada Al-Quran daripada Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk secara tidak langsung menegur mufti-mufti atau ketua-ketua agama. Itu bezanya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu ini mereka akan tegur, walaupun orang tidak berilmu nampak keras dan tegas. Teguran ini macam keras dengan tegas, macam tak kena, macam kasar. Sebenarnya itu teguran yang benar. Lain dengan kau ikut hawa nafsu. Orang-orang berilmu ikut Al-Quran, hadis, kalam ulama, ijma' ulama, itu semua. Untuk kau, apa yang tidak kena dengan nafsu kau tolak. Itu tidak. Itulah yang Allah sebut, hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang beriman, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, akan senantiasa diangkat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Orang yang beriman, itu dia. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan lagi 2 minggu saya ada di sini, kita akan masuk bab pengenalan beberapa istilah fiqh. Nak mulakan tak pengenalan istilah fiqh dulu? Sikit. 85 minit Bolehlah masuk pengenalan istilah fiqh dulu. Yang pertama lah. Jadi sebelum memulakan bab-bab fiqh ini, kita perlu tahu istilah-istilah fiqh dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Istilah macam fardu kifayah, kemudian wajib, fardu ain, sunat, apa, ada macam-macam istilah lah fiqh. Halal, haram, rukun. Apa itu rukun solat? Rukun solat apa hukum? Wajib, kena wajib ada. Syarat, apa itu syarat dan rukun solat? Apa hukumnya? Wajib. Bezakan rukun dengan syarat. Jadi untuk orang-orang yang begini, keep your mouth shut and learn. Tutup mulut kau dan belajar. Ini fiqh nak kena tegas sikit. Sebab orang-orang sekarang banyak pandai-pandai. Bukan pandai-pandai, maafkan saya, tersilap cakap, memandai-mandai. Memandai-mandai ni yang tidak boleh. Jadi pertama sekali istilah fardu. Apa itu fardu? Fardu ialah apa yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan secara jazim. Apa itu jazim? Dengan putus, dengan mutlak. Fardu, pelakunya diberikan pahala dan dikenakan azab jika meninggalkannya. Kena azab. Antara contohnya solat, fardu. Tinggalkan dengan sengaja. Nanti qada lah, jalan-jalan di Pasar Lakin dulu. Nanti boleh qada. Cantiknya muka kau. Fatwa mana kau keluar ni? Ni selalu makcik-makcik lah. Sebab ada kakak-akak pakai makeup nak kena cuci kan. Sebab tu jangan makeup banyak-banyak lah tebal-tebal kakak. Tak payahlah makeup-makeup. Muka dah cantik. Makeup-makeup seram tengok orang. Kita tahu mana orang Malaysia, kita tahu orang Singapura bila di Pasar Lakin. Saya tinggal di Johor. Tengok, ya Allah terperanjat. Kita tahu, over sangat nak pergi Pasar Lakin ni. Pasar pun. Orang ya Allah, minta dijauhkan. Kak, oi, jangan makeup sangat. Senang. Ya Allah, natural beauty sudahlah. Engkau pergi cabut kening kau, engkau pergi draw tu sampai kening kau jadi macam gini lah. Atas, ya Allah, orang jalan orang tengok, apa pasal dia ni tenung aku. Rupanya kening dia draw tinggi-tinggi, terperanjat. Dan muka jadi senang solat. Ready solat. Pakaian wanita sekarang macam-macam ni. Ada ready solat kan. Senang. Ini qada. Tak apalah, dia boleh qada, boleh qada. Cantik kau punya muka. Kena jam kau balik isyak, kau qada daripada zuhur sampai ke maghrib. Tahu syarat qada apa tak? Tak tahu. Belajar, jangan qada. Kurangkan makeup. Nak licin, nak kena cuci balik lipstick. Tak ada orang tengok muka kau lah. Kau pun dah kahwin. Muka kau tu untuk lelaki kau aja. Ini yang qada-qada ni bukan lelaki-lelaki, selalunya wanita. Kan? Wanita selalunya. Lelaki okey, steady aja. Lelaki pula masalah kalau kerja kotor lah, saya kotor tidak semestinya najis.
Tapi najis tu pasti kotor. Saya kotor sikit dah ni, saya tak boleh. Solat aja. Solat aja. Melainkan memang ada tahi, itu tidak boleh, itu najis. Tapi kalau kotor, berdebu, tidak apa-apa, solat. Jangan qada. Ada syarat-syaratnya untuk qada. Tidak boleh qada suka-suka hati. Satu-satunya ibadah yang selagi otak kita berfungsi, jantung kita berdenyut, otak masih berfungsi lagi, ialah solat. Kena lakukan juga. Walaupun kita pandang orang tu sudah koma, sebab tu dia panggil koma. Koma. Sebab tu koma. Sebab masih ada harapan lagi, ada sambungannya. Kalau full stop tu terus matilah. Sebab tu dia panggil koma. Koma orang putih kata kan. Kita panggil koma. Masih lagi berfungsi. Kita kadang-kadang kita lihat orang itu dalam keadaan koma, tapi sebenarnya otak dia masih sedar, dia tahu apa yang berbual. Jadi kalau anak tu lihat ayah koma di ICU apa, boleh masuk, dah masuk waktu solat, ambilkan dia wudu apa semua, dia boleh niat. Kita sangka yang itu je lah. Dia Allahu Akbar, dia guna otak dia je. Dia bayangkan dia sedang rukuk. Satu-satunya tinggalkan solat tu. Tidak boleh tinggalkan solat. Satu-satunya ibadah yang ada keuzuran pun kita kena lakukan ialah solat. Puasa keuzuran, musafir boleh buka puasa kalau siapa yang nak lah. Boleh buka puasa. Solat Jumaat jikalau ada keuzuran boleh tinggalkan. Puasa pun sama. Puasa fardu. Kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kan? Telah diwajibkan ke atas kamu, endorse kepada kamu untuk berpuasa. Jadi siapa yang sengaja tidak berpuasa makan di siang hari tanpa keuzuran akan diazab oleh Allah di api neraka. Tapi neraka tu milik Allah. Memang neraka tu milik Allah, tapi sudah diberi ancaman. Dan Allah juga sebut, sering saya sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim, diberi ganjaran untuk mereka syurga, jannah. Akhir tentang fardu, hadis Nabi yang sahih ialah qala Rasulullah SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Maksudnya orang Islam ini orang lelaki maupun wanita, fardu. Kerana kullu a'mal, semua amalan kata para ulama tanpa ilmu rad, ditolak semua amalan. Jadi barang satu minggu sekali kita duduk dengan syarahan, dengan syarahan, dengan tausiah, dengan tazkirah, bukan tuntut ilmu, itu motivasi. Sebab itu bergetar-getar panggung itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, tanpa kitab. Tetapi kuliah, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, dengan kitab, duduk dengan kitab, kalau boleh tulis. Itulah baru kita tahu apa yang kita pelajari, siapa yang kita sembah dan sebagainya. Itu hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Sudah masuk ayat Quran, sudah masuk hadis sahih, itulah fardu. InsyaAllah minggu 2 minggu lagi insyaAllah masuk istilah wajib pula. Jadi saya tutup soalan, tidak ada soalan untuk hari ini kerana sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna warham walidina warham ummata Muhammad wasturna wastur walidina wastur ummata Muhammad fi dunya wal akhirah. Allahumma ansur إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين بالخصوص في غزة. اللهم انصر إخواننا في الصين. اللهم انصر
أخواننا في هند، اللهم انصر أخواننا في سوريا، اللهم انصر أخواننا في روحينيا، اللهم انصر أخواننا في يمن، اللهم انصر أخواننا في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم المشركين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله جل جلاله. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا وأعمالنا وصلاتنا وحجاتنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا فتاح يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.